Selamat pagi, salam sejahtera. Ini keputusan terkini Anwar Ibrahim ataupun komen terkini Anwar Ibrahim berkaitan dengan pengampunan Diraja Najib. Rupa-rupanya kata Anwar Ibrahim, Najib boleh mohon ampun sekali lagi dengan Sultan Ibrahim. Tetapi yang menjadi masalah besar di sini ialah sejauh mana Sultan Ibrahim akan melayan karenah politik Malaysia. Kerana Sultan Ibrahim yang mana adalah Sultan yang di-Pertuan Agong kita Baharu telah memberikan amaran sebelum ini bahawa baginda tidak akan melayan kerana politik yang keterlaluan dan baginda hanya akan mengutamakan 33 juta rakyat Malaysia berbanding 222 pemain politik di Malaysia. Oleh sebab itulah menjadi persoalan besar daripada netizen sejauh mana beraninya UMNO dan juga khususnya Najib untuk menyampaikan pengampunan, memohon pengampunan pula ke atas ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong Baharu ini. Bekas Perdana Menteri Najib Razak boleh merayu kepada yang di-Pertuan Agong yang baru, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, jika dia tidak berpuas hati dengan pengurangan hukuman yang diberikan oleh lembaga pengampunan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, proses pengampunan adalah di luar hak prerogatif Perdana Menteri dan kerajaan. Kata Anwar, dia menghormati keputusan agung sebelum ini. Sekarang kita ada agung yang baru. Apapun yang dirasakan seseorang itu, sudah tentu ia bersifat politik, kata Anwar. Ada yang menyokong dan ada yang tidak. Ada satu pepatah kepimpinan mengatakan, bukan semua orang boleh disenangkan hati. Yang paling penting, buat perkara yang betul. Jadi kalau Anwar Ibrahim nak ikut semua kehendak orang, tak dapatlah buat apa-apa. Lagi pula Anwar Ibrahim sudah kata, keputusan pengampunan itu ialah hak prerogatif ataupun hak budi bicara Agong. Anwar Ibrahim tiada kuasa langsung, bahkan bukan sebahagian daripada ahli jawatan kuasa lembaga pengampunan tersebut. Jadi yang orang nak salahkan Anwar Ibrahim itu kenapa Anwar Ibrahim tiada kuasa apa-apa untuk melakukan pengampunan itu. Dan Anwar Ibrahim kata dia menghormati keputusan Agong. Tetapi kata Anwar lagi, mereka tidak boleh mengabaikan hakikat bahawa Anda mesti menghormati hak setiap orang yang disabitkan kesalahan untuk merayu kepada lembaga pengampunan. Sekarang lembaga pengampunan telah membuat keputusan. Jika seseorang berpuas hati dengan keputusan tersebut, itu adil. Jika tidak memuaskan tuntutan mereka, dia masih mempunyai ruang untuk merayu ke tahap berikutnya, kata Anwar lagi. Saudara-saudara sekalian, bercakap mengenai keputusan lembaga pengampunan, Anwar berkata semua pertimbangan telah diambil kira sebelum Sultan Abdullah membuat keputusan tersebut. Saya pernah duduk dalam lembaga pengampunan sebagai menteri yang menjaga Kuala Lumpur dan kini dipegang oleh orang lain, kata Anwar Ibrahim. Tetapi sudah tentu Agong sebagai raja berperlembagaan berunding dengan peguam negara, Perdana Menteri dan ramai lagi. Baginda sudah tahu, Baginda sudah tentu bentang untuk menegakkan perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Baginda adalah benteng untuk menegakkan perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Dan semua pertimbangan itu diambil kira dan kemudian yang di-Pertuan Agong selepas mendengar daripada lembaga akhirnya memutuskan untuk mengurangkan hukuman sebanyak 5% yang bermakna pembebasan pada tahun 2028, kata Anwar lagi. Anwar juga telah menjelaskan bahawa ahli lembaga pengampunan mempunyai lembaga pengampunan mereka sendiri yang diketuai oleh Sultan atau yang di-Pertuan Negeri bagi negeri seperti Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Mengikut perkara 42 dalam Kurungan 2 dan 42 dalam Kurungan 11 Perlembagaan Persekutuan, lembaga pengampunan bagi wilayah persekutuan terdiri daripada peguam negara, menteri wilayah persekutuan dan tidak lebih daripada 3 ahli lain yang dilantik oleh yang di-Pertuan Agong. Berdasarkan pelantikan yang diumumkan melalui Warta Persekutuan, terdapat 4 nama yang pelantikan yang sah
ketika pengampunan Najib dipertimbangkan. Ini bermakna sekurang-kurangnya seorang daripada mereka tidak lagi menjadi ahli kerana peletakan jawatan dan faktor lain yang boleh membatalkan pelantikan yang tidak diumumkan melalui warta. Pelantikan diraja ini membabitkan Prasad Sandorsham Abraham, para Masivam Arul Nasalam, Darul Salam Budin dan Zahra Ibrahim. Menurut bekas Peguam Negara Tommy Thomas, antara kriteria pengampunan termasuklah apabila seseorang banduan telah menjalani 1/3 daripada hukuman penjara mereka sebelum membuat permohonan tersebut, dan banduan itu tidak boleh mempunyai kes jenayah lain yang belum selesai. Najib kini dibicarakan atas pertuduhan jenayah lain, termasuk 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan penggubahan wang haram, membabitkan RM2.27 bilion dana 1MDB. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya yang paling kita tertarik dengan ulasan ini ialah ada 3 perkara. Perkara pertama ialah apabila Najib boleh mohon ampun sekali lagi dengan Sultan Ibrahim. Kalau mereka tak puas hati, mereka boleh memohon pengampunan daripada Agung yang baru, yaitu yang di Pertuan Agung baru, yaitu Sultan Ibrahim. Namun menjadi pertanyaan ialah sejauh mana Sultan Ibrahim akan melayan karena itu sekali lagi. Karena kita tahu Sultan Ibrahim, Agung kita yang baru adalah Agung yang sangat tegas. Selain daripada itu, apabila Tommy Thomas menyenaraikan beberapa perkara penting yang mana antara kriteria pengampunan yang boleh dipertimbangkan ialah apabila seseorang banduan telah menjalani hukuman 1/3 daripada hukuman penjara. Namun demikian dalam kes Najib, belum sampai 1/3 daripada hukuman penjara Najib sudah mendapat pengampunan 50%. Tetapi perkara yang kedua, ini adalah perkara yang memang muktamad dan memang diterima semua orang. Yaitu, kata Tommy Thomas, banduan itu juga tidak boleh mempunyai kes jenayah lain yang belum selesai. Yang ini mudah untuk kita faham. Bagaimana mau diampuni kalau dia masih mempunyai kes jenayah yang berkaitan dengan sabitan tersebut? Jangan-jangan nanti yang dirisaui ialah nanti kalau bersalah lagi masuk penjara nak minta pengampunan lagi. Banyak kali jugalah, berapa kali dah nak minta pengampunan, kata netizen. Itulah penyebabnya mungkin Najib tidak dapat pengampunan penuh. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya Anwar Ibrahim bersuara tentang isu pengampunan Najib Tun Razak. Anwar Ibrahim dikecam, dihentam, diserang berkaitan dengan pengampunan Najib itu. Tetapi yang malangnya ialah yang mengecam itu pula ialah bukan orang lain tetapi daripada kumpulan UMNO Barisan Nasional sendiri. Tapi kita bersyukur jawaban padu Anwar Ibrahim ini sungguh-sungguh menjawab soalan. Sebab ramai orang, ahli politik terutamanya di Malaysia ini, ada sikap dan sifat seperti yang ini, yang buruk. Yaitu, lain yang ditanya, lain yang dijawab, ditanya tak jawab, ditanya tak jawab. Lain yang disoal, lain pula jawabannya. Tapi, seperti biasa, Perdana Menteri kita, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, menjawab soalan itu dengan padu dan pastinya membuatkan kalau mereka ada air dalam telinga, keluar meleleh air itu kerana jawapan padu Anwar Ibrahim sendiri. Anwar Ibrahim kata beliau mahu atau Anwar Ibrahim membidas pihak yang tidak menghormati kuasa pengampunan agung. Saudara-saudara sekalian, bagi mereka yang masih mempersoalkan, apalagi yang mempersoal secara terbuka, isu pengampunan yang diberikan oleh yang di Pertuan Agong itu boleh dianggap derhaka, biadab, dan paling penting, tidak menghormati kuasa pengampunan agung. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya bersuara.
Beliau berkata, semua pihak perlu menghormati keputusan lembaga pengampunan yang mengurangkan hukuman penjara dan denda terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Anwar berkata, keputusan itu dibuat oleh yang di-Pertuan Agong sebelum ini dan semua pihak perlu menghormatinya. Saya menghormati keputusan yang di-Pertuan Agong ketika itu. Sekarang kita mempunyai yang di-Pertuan Agong baru. Apapun yang dirasakan oleh mana-mana pihak, sudah semestinya ia bersifat politik. Ada yang menyokong, ada yang sebaliknya. Namun mereka tidak boleh mengabaikan hakikat bahawa mereka perlu menghormati hak semua yang disabitkan kesalahan untuk merayu kepada lembaga pengampunan. Kini, lembaga pengampunan telah membuat keputusan. Jika ada pihak yang berpuas hati, maka ia dianggap sebagai keputusan yang adil. Jika tidak berpuas hati, maka mereka masih boleh mengemukakan rayuan, kata Anwar Ibrahim ketika ditemu bual dalam program Al Jazeera Mubsahir di sini hari ini. Anwar berkata demikian sebagai respon terhadap keputusan permohonan pengampunan Najib. Najib yang sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun akan dibebaskan lebih awal, iaitu pada 23 Ogos tahun 2028 selepas lembaga pengampunan membuat keputusan untuk meringankan hukuman beliau. Lembaga pengampunan bagi wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya membuat keputusan itu ketika mesyuarat yang ke-61 pada 29 Januari lalu. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh urus setia lembaga pengampunan hari ini, jumlah denda yang dibayar oleh Najib turut dikurangkan daripada jumlah asal, iaitu 210 juta kepada 50 juta ringgit. Anwar berkata yang di-Pertuan Agong sebagai raja berperlembagaan telah berunding dengan Peguam Negara, Perdana Menteri dan beberapa lagi mengenai perkara itu. Najib, 70 tahun, yang meringkuk di penjara Kajang sejak 23 Ogos tahun 2022 selepas disabitkan dengan kesalahan menyeleweng RM42 juta dana SRC internasional, telah memfailkan petisyen untuk pengampunan diraja pada 2 September 2022. Pada 28 Julai 2020, Mahkamah Tinggi telah menjatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta selepas mendapati beliau bersalah atas 3 pertuduhan pecah amanah jenayah serta 1 pertuduhan salah guna kedudukan. Rayuan Najib terhadap sabitan dan hukuman itu telah ditolak oleh Mahkamah Rayuan pada 2021 dan Mahkamah Persekutuan pada 2022 yang menyaksikan pengampunan diraja adalah satu-satunya harapan beliau untuk membebaskan diri. Saudara-saudara sekalian, itu jawapan padu daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kita tunggu-tunggu. Kita berharap semua orang dapatlah menerima keputusan ini dengan hati yang terbuka. Apapun pendapat anda semua. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.